Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya tujukan dan dedikasikan blog kali ini terutamanya buat sahabat di luar sana yang sangat aktif dalam bidang dakwah. Saya mulakan dengan satu kisah yang diceritakan oleh Ustaz Said Nur Hisham tentang seorang syekh di negeri Arab. Apabila satu hari beliau, syekh ini memberi ceramah di satu tempat, beliau tersinggung kerana jemaah di situ yang hadir pada ceramah itu tidak memberikan perhatian, berkata-kata, bersembang dan sebagainya. So syekh ini rasa tak nak datang lagi dah dekat tempat itu. Namun setahun selepas peristiwa itu, syekh ini dijemput lagi untuk datang ke tempat yang sama dan dia terpaksa travel sejauh 400 km untuk hadir ke tempat itu memberikan ceramah. Dan sampai-sampai memang betul penganjur yang sama, dewan pun dewan yang sama. Cuma syekh itu mengharapkan adanya perubahan. Malangnya ketika memberi ceramah, perkara yang sama pun berlaku. Orang berkata-kata, bercakap-cakap, bersembang, bangun dan sebagainya, tidak menghormati majlis. Lalu syekh ni rasa, okey, kali ni tobat, aku memang tak akan datang lagi dekat tempat ni, kata syekh itu, kerana tersinggung dengan apa yang berlaku. Namun yang menariknya ialah adalah apabila di akhir sesi ceramah ini ada sesi soal jawab. So daripada lebih kurang 400 orang yang hadir, syekh tu dapatlah 4 soalan kan, dan ditulis di atas kertas. So syekh tu buka salah satu kertas ini, ditulis di dalam kertas itu, wahai syekh, ingat lagikah engkau tahun lepas di dewan ini engkau menerangkan tentang fadilat solat sunat witir. Demi Allah wahai syekh, sampai ke hari ini aku tidak tinggalkan solat sunat witir ini walaupun pada satu malam. Subhanallah. Nak menunjukkan kepada kita, okey, poin yang saya nak sebut salah satu. Ada 2 poin hari ini yang saya nak kongsikan. Poin yang pertama ialah walau macam mana pun kita rasa seolah-olah usaha kita dalam mengajak orang melakukan kebaikan itu mungkin pada pandangan mata kasar kita sia-sia, Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mengetahui bahawa adanya manfaat yang diperoleh oleh walaupun mungkin seorang insan, seperti mana kes ataupun cerita syekh tadi, seorang orang biasa yang akhirnya mampu mengamalkan solat sunat witirnya selama setahun dah tiap-tiap malam secara istiqamah. Jadi poin ni ialah jangan kita berputus asa, kata syekh itu, dan itu dijadikan satu motivasi buat beliau, syekh tadi, untuk terus melakukan kerja dakwah walau macam mana pun keadaannya, kerana pasti akan ada orang yang mendapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan walaupun seorang. Dan ingat bahawa ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang terbaik, melebihi ganjaran dan pujian dan apa jua yang diperoleh daripada makhluknya manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Selain daripada itu, untuk melengkapkan poin yang pertama ini, yakni jangan berputus asa dalam mengajak orang melakukan kebaikan dalam berdakwah, suka saya ambil satu lagi pengajaran daripada peristiwa bagaimana Nabi SAW yang tidak dapat memberikan hidayah kepada bapa saudara baginda SAW. Dan apabila perkara tersebut berlaku, Allah menerangkan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah menyebut engkau Muhammad SAW tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Ini jelas disebut di dalam Al-Quran, nak menunjukkan bahawa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dalam kita menyampaikan sesuatu, ingat tugas kita hanyalah menyampaikan. Kalau orang itu ingin menerimanya, ingin mendapat hidayah ataupun tidak, itu bukanlah tugas kita, ia di luar bidang kuasa kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kekuasaan dan memiliki hidayah itu. Malah satu lagi ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah, satu maksud zahirnya saja, saya bukan nak cuba tafsir sendiri. Ini adalah maksud zahirnya yang boleh kita ambil pengajaran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-75 disebut bagaimana Allah menyebut bahawa unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun. Perhatikanlah bagaimana aku telah memberi penjelasan yang cukup jelas tentang ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaanku. Kemudian unzur, sekali lagi Allah sebut thumma unzur, perhatikanlah bagaimana mereka berpaling daripadanya. Nak cerita kat sini, penjelasan Allah Ta'ala yang sempurna pun
masih ada orang yang berpaling, yang kafir terhadap ayat-ayat itu. Apatah lagi kita manusia biasa yang punya kelemahan, kekurangan dari segi kandungan, dari segi cara penyampaian, teknik dan kaedah dakwah dan sebagainya. Apatah lagi keadaan itu, pastilah akan ada orang yang tidak boleh menerima dan tidak mahu menerima apa yang kita sampaikan. Jadi, cuba kita tetapkan di dalam hati bahawa ini adalah keadaan yang realistik, yang sebenar-benarnya, maka jangan sesekali berputus asa dalam mengajak orang melakukan kebaikan. Dan perkara yang kedua cukup pendek, yakni saya mengharapkan agar sebagai seorang pendakwah, kita jangan sesekali memandang serong, melihat seseorang yang lain itu dalam keadaan seolah-olah dia itu sangat teruk, dia itu jahil, jahat dan sebagainya. Sebaliknya, amalkan perasaan, hati, sifat yang sentiasa mendoakan orang lain walau teruk mana pun orang itu. Okey, so dua perkara. Yang pertama, jangan putus asa, ingatlah tugas kita hanya menyampaikan. Dan yang kedua, sentiasalah mendoakan orang lain. Moga-moga dengan cara kita mendoakan kebaikan orang lain, tugas kita dalam menyampaikan dakwah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya ingin berkongsi satu doa yang sebenarnya memang sudah pun lazim dalam kalangan masyarakat kita. Cuma mungkin sebagai maklumat tambahan kepada yang belum tahu, doa ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mana baginda ingin bertemu dengan berhadapan dengan pemerintah yang cukup zalim pada ketika itu, yang mengaku sebagai seorang Tuhan, yakni Fir'aun laknatullah. Dan doa itu ialah Rabbishrah li sadri, yang bermaksud, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan juga mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah rasa kelu kekok dalam lisanku, lidahku, yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang aku sampaikan. Maka terima kasih kerana menonton. Itu sahaja buat kali ini, harap-harap bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.